Hadis yang ke-43, iaitu beramal dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, pada muka surat 355. Kita baca sama-sama hadis ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ana khairu syarikin faman asyraka ma'i syarikan fahuwa lisyariki. Ya ayyuhan nasu akhlasu a'malakum lillahi fa inna Allah la yaqbalu minal a'mali illa ma khalasa lahu wa la taqulu hadha lillahi walirrahimi fa innaha lirahimihi wa laysa lillahi minha syai'un wa la taqulu hadha lillahi wa liwujuhikum fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi fiha syai'un. Maksudnya, akulah sebaik-baik sekutu teman. Barang siapa mempersekutukan aku dengan yang lain, dia diserahkan kepada sekutu itu. Maksudnya, kalau dia beramal tu bukan kerana Allah, kerana makhluk, kau pergi minta lah pahala kat makhluk tu. Dia minta kat aku, kau minta kat dia. Maka dia diserahkan kepada sekutu itu. Kalau dia meminta sesuatu dengan makhluk, kan, jumpa bomoh ke, beramal ibadah bukan kerana Allah sebab nak tunjuk ke orang, pergi minta pahala kat dia, minta kat aku. Pergi minta kat dia. Wahai sekalian manusia, beramallah kamu dengan ikhlas kerana Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali amal yang ikhlas kerananya. Apa benda kita buat semuanya lillahi ta'ala, semua tak, semua kerana Allah SWT. Janganlah kamu mengucapkan ini demi Allah dan demi kekerabatan. Maksudnya dalam kita letak ada Allah pun letak juga benda lain kat sebelah tu. Tak mahu, tak jadi. Datang ke masjid ini kerana Allah betul dah. Dalam masa yang sama ada niat lain, tak mahu, tak jadi tu. Allah tak nak kerana Allah semata-mata je, 100% kerana Allah. Janganlah kamu mengucapkan ini demi Allah dan demi kekerabatan. Perbuatan yang demikian hanya kerana kekeluargaan sahaja dan tidak sedikit pun kerana Allah. Jadi sebenarnya bila kita letak sesuatu tu, letak konon-konon mula kerana Allah, tapi yang kedua ni sebab kerabat atau lainnya, sebenarnya kita lebih prefer yang ini. Yang kedua ni, yang pertama ni kita kata memang dah biasa dah. Tak, sebab tu Allah tak nak. Ya. Dan jangan pula kamu mengucapkan ini demi Allah dan demi pemimpin kamu. Amalan seperti itu hanya untuk kehormatan pemimpin kamu sahaja, tidak kerana Allah. Sama juga, kita buat kerana seseorang pun, dalam pertama kerana Allah lah, makanya itu pun tidak diterima. Sebab ibadah ini mesti fokus, mesti kita berserah 100% kerana Allah Ta'ala,
dan kita hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab lain. Tidak ada habuan duniawi letak situ. Hadis qudsi riwayat Al-Bazzar dari Ad-Dhahhak. Allah SWT melarang hambanya mempersekutukannya, baik dalam i'tiqad, kepercayaan, mahupun dalam ibadat, baik dalam amal perbuatan, mahupun dalam perkataan atau ucapan. Maksudnya mempersekutukan Allah tu selain pada Allah. Gunakan sesuatu, minta pada sesuatu konon-konon untuk bukan Allah Ta'ala. Ya. Maksudnya itu ya dengan asbab, ya, dengan asbab tertentu dalam bab i'tikad atau kepercayaan. Ya, konon-konon minta pada sesuatu, perantaranya itu ya, kerana Allah Ta'ala ni. Ya. Makanya itu antaranya lah yang boleh menyebabkan kita mempersekutukannya. Dalam hadis tersebut diberikan contoh agar manusia tidak mengucapkan atau melakukan sesuatu yang cenderung kepada mempersekutukannya. Cenderung pun tak boleh. Pada kita konon-konon kita pergi minta pada sini ya, dengan harapan bagi Allah Ta'ala makbulkan doa kita, kan? Cenderung pun tak boleh. Sebab very clear dalam Quran bersebut dan ud'uni astajib lakum, minta pada aku direct terus, minta angkat tangan, minta pada Allah. Itu yang bila kita dalam isu ni lah, tawassul semua ni lah, tawassul dengan Rasulullah SAW, tawassul dengan nama-nama Allah SWT dibenarkan, tawassul kita dengan sebut nama Rasulullah, dengan berselawat dibenarkan. Tu yang lain no comment ya. Jadinya benda ini clear sebab dia dah nyatakan ya. Adapun yang lain-lain tu Allah Ta'ala alam lah ya. Sebab benda ini clear, sebab Allah Ta'ala sebut ya. Sebab bimbang manusia ni bila mana dia biasakan dengan suatu amalan yang sedemikian, takut dia jadi benda tu biasa, kebiasaan bagi dia. Makanya sebenarnya hakikat tidak demikian. Sebab Quran dah sebut dah, angkat tangan minta pada Allah SWT ya, minta ampun pada Allah SWT. Yang menjadi ukuran amalan seseorang ialah keikhlasannya. Ya, keikhlasannya itu menjadi ukuran amalan seorang itu diterima ataupun tidak. Sebab itulah bila mana khususnya amalan-amalan ini banyak kita lakukan secara ifradi ataupun secara individu. Sebab apa? Sebab amalan individu ni kita dengan Allah SWT banyak kan. Solat sunat kan, solat tahajud, kita baca Quran kan, buat amalan ifradi. Sebab apa? Di situ hanya kita dengan Allah sahaja kan? Amalan ni ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Niat itu adalah titik tolak permulaan dalam segala amal perbuatan, perjuangan dan lain-lain. Ia menjadi ukuran yang menentukan tentang baik buruknya sesuatu perkataan atau perbuatan. Fungsi dan peranan niat itu sangat menentukan, sehingga sebagian ulama salaf, ulama terdahulu, salaf ni 300 tahun sebab Rasulullah wafat, menyimpulkan, ulama salaf menyimpulkan, rubba amalin saghirin tu'zimuhun niyatu wa rubba amalin kabirin tusghiruhun niyatu. Kerap kali amalan yang kecil menjadi besar kerana baik hatinya, dan kerap kali pula amalan yang besar menjadi kecil kerana salah niatnya. Niat main peranan penting ya. Kalau kita tengok hadis 40 pun kita mula-mula cerita tentang innama a'malu binniat, tentang niat kan. Penting itu asas al-qasad itu penting. Sebab apa? Dia menentukan keabsahan ibadah kita, menentukan ibadah kita tu terima ataupun tidak. Kalau kita sebut, kalau kita solat cukup rukun, 13 rukun semua sempurna dah ya, cantik, bacaan pun sedap semua,
Tapi kalau niat bukan kerana Allah, niat kerana nak mengharapkan pujian manusia, tidak ada nilai walaupun cukup rukunnya itu. Tak ada nilai sisi Allah. Sebab tu dia main dua dalam bab ibadah ini. Dia peranan kena ada ilmu dari sudut fiqahnya, kena ada ilmu dari sudut tasawufnya. Dua-dua ni main peranan. Kalau seorang itu beribadah cukup segi fiqah komplit, sempurna, okey, cukup 13 rukun. Tapi segi sudut tasawufnya itu, akhlaknya, adab dengan Allah Ta'ala-nya itu, ya, maka bukan kerana Allah ibadah yang dibuat sebab nak menjaga redha manusia, maka ni Allah Ta'ala kata, kau pergilah minta dekat dia, jangan minta dekat aku, walaupun cukup kan. Perbuatan itu nampaknya seperti mana kecil, tapi di sisi Allah SWT menjadi besar sebab niatnya itu. Dia sedekah sikit je pun, bukan yang banyak, tapi kerana Allah SWT, maka sedekah yang kecil itu menjadi besar. Dia bagi sedekah yang banyak, yang besar, bina masjid ataupun sebagainya tak, tapi niat dia bukan kerana Allah. Kerana Allah letak, tapi rupanya dia nak ada pengiktirafan manusia kat situ, maka benda yang besar jadi kecil. Bukan kecil apa, tak ada nilai pun. Tidak ada nilai si Allah Ta'ala. Niat, iradat atau qasad ialah dorongan yang tumbuh dalam hati manusia yang menggerakkan untuk melaksanakan amal perbuatan ataupun ucapan tertentu. Pentingnya niat di situ, ya. Niat itu datang daripada mana? Qasad yang tumbuh dalam hati manusia, ya, yang tumbuh dalam hati. Maksudnya perbuatan itu setiap kita nak buat ibadah ini datang daripada hati, niat. Dan niat itu menyatakan kesungguhan qasad kita nak buat benda itu. Seperti mana kita nak solat, kita niatkan dalam hati dah, qasad siap dah, memang aku nak buat benda ni, nak buat benda ni. Makanya di situ dia ada kira. Sebab itu dalam hadis kursi pun sebut yang mula-mula kita baca dulu kan, orang yang mana dia berniat nak buat baik tapi dia tak dapat buat, maka dia dapat 1 pahala. Orang yang mana dia berniat buat baik dan dia buat, dapat 10 pahala. Orang yang mana dia berniat nak buat jahat tapi dia tak buat, kan, tak dapat apa-apa lah, tapi niat baru. Tapi dia niat buat jahat dan dia buat, dapat 1 dosa. 1 nisbah 10. Maksudnya nak peluang nak masuk syurga tu lagi besar kan. Ataupun dia pun buat istiqamah dengan buat jahat, tapi akhirnya dia bertaubat pada Allah Ta'ala, Allah terima taubatnya itu, habis cancel semua. Mudahnya Allah Ta'ala nak ampunkan dosa hamba ni lah. Tapi semua main dengan peranan niat. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh, halangan dapat juga, ya. Dia nak berniat buat maksiat, dia nak buat, memang nak buat dah, tapi terhalang sebab ada orang nampak ada kita polisi lalu tak jadi. Bukan dia tak nak buat, kalau tak ada memang dia buat, itu pun dapat juga. Sebab dia bersungguh-sungguh kan, dia nak buat. Sebab tu Rasulullah pun sebut dalam hadis baginda, al-qatilu wal maqtulu finnar. Kan, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, dua-dua masuk neraka. Ini bukan perang jihad, ini perang bergaduh ni. Bergaduh parking kereta ke, bergaduh sebab apa, ada benda-benda macam ni lah kan. Makanya kau punya dahan pokok masuk rumah aku lah kan, bergaduh kan, tak faham-faham, daun-daun kering semua masuk bergaduh. Al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan terbunuh berdua-dua masuk neraka. Jadi sahabat pun pelik kan? Tapi faham orang yang membunuh tu masuk neraka, tahu dah sebab dia membunuh. Tapi kenapa yang terbunuh pun nak masuk neraka juga? Sebab yang terbunuh itu kalau ada dia peluang nak bunuh, dia pun akan bunuh juga. Maksudnya dua-dua bersungguh-sungguh untuk berbunuhan. Tapi sebab tak dapat peluang nak bunuh je, ada dapat memang dia bunuh. Dua-dua masuk neraka. Ya, sebab qasadnya itu, niatnya itu. Itu kata peranan niat itu cukup penting. Sebab tu kita banyaklah niat tuan-tuan yang baik-baik, ya. Paling kurang dapat 1 dah, collection dan niat buat baik, niat, ya, itu pun dapat pahala. Jadi kedudukan niat itu dijelaskan dalam sebuah hadis
sebagai berikut. Ini dalam bacanya sebut dalam kitab hadis 40 pun disebutkan. Imam Bukhari pun masukkan hadis ni dalam kitabnya, ya. Dan juga kalau kita tengok dalam kitab tasawuf pun kitab ni banyak sebut cerita tentang ni, tentang niat. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsah ni, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kan Abu Hafsah. Siapa Hafsah ni? Hafsah kan anak pada Sayyidina Abu Umar bin Khattab. Bagaimana orang boleh kata Sayyidina Umar bunuh anak perempuan? Dan Sayyidatina Hafsah ni lebih besar tak? Jadi isteri Rasulullah SAW lagi. Macam mana boleh ada riwayat kata Sayyidina Umar bunuh anak perempuan? Tak siap buat cerita lagi, cerita sedih lagi boleh buat. Bubur dalam kitab. Kan masuk dalam kitab dia tak? Bubur Sayyidina Umar tak? Satu ketika Sayyidina Umar duduk seorang-seorang, mula-mula senyum, lepas tu menangis. Jadi sahabat tanya, nak, ni cerita semua dia menyentuh hati, perasaan ni. Nah, syahdu yang orang dengar pun sedih, padahal kita bohong. Orang dengar pun dengar syahdu sedih. Kenapa engkau ketawa, Umar? Lepas tu aku tengok engkau menangis. Sebab aku terkenang zaman jahiliah aku dulu. Aku terkenang tak? Aku buat patung, buat sembahan daripada buah-buahan. Buah-buahan. Kemudian bila aku lapar, aku ambil, aku makan. Aku tak apalah aku ni, kata tak. Tuhan aku pun, sembahan Tuhan aku pun aku makan juga. Tak kelawak kan. Lucu lah aku terkenang bodohnya aku dulu, kata tak. Lepas tu kenapa kau menangis? Sebab aku ada anak perempuan. Ya. Makanya anak perempuan ni kan bawa malang. Maka dia kata dia bunuh anak dia bawa anak dia pergi ke padang pasir. Ya, dia korek lah aku, buat lubang. Jadi anak ni kecil tak tahu apa benda pun. Jadi anak dia tolong sekali korek. Tolong main pasir. Budak-budak kan suka main pasir, korek semua. Bila lubang tu dalam semua, aku campak dia, soalan aku tanam dia. Tu aku menangis tu, sedih aku. Kan? Ini semua riwayat-riwayat yang nak mencalakan sahabat tak? Cerita-cerita macam ni. Dalam masa yang sama tak? Orang-orang Umar ni semua nak bagi buruk sahabat. Mana riwayat yang sahih ada? Ada ke? Tak. Memang betul ada kabilah yang membunuh anak perempuan. Tapi bukan daripada kabilah ni. Dia ada kabilah-kabilah dia lah. Ya, yang mana memang pekat dia punya jahiliah tu. Ya. Tapi dimasukkan sekali. Jadi itu pun kena kaji balik lah. Betul ke Sayyidina Umar dibunuh anak perempuan dia ni? Ya. Sebab kalau dia bunuh anak perempuan dia, macam mana dia boleh anak perempuan dia kahwin dengan Rasulullah? Ni Hafsah ni jadi isteri Rasulullah lagi lah. Jadi pun kena cek balik lah. Maksudnya ya, kadang-kadang betul kita kena semak. Itu yang kata konteks dalam memahami teks, konteks dalam memahami hadis. Kan? Sebab kalau dalam kitab tafsir, okey, tak ada masalah lah sangat. Sebab dalam kitab tafsir ni banyak ulama tafsir yang mentafsirkan ayat. Jadi kita boleh ambil perbandingan pun. Ambil kata Ibn Katsir, ambil tafsir Fidhil Al-Quran, ambil tafsir Tabari, Al-Sabi Qutubi. Kita boleh comparekan. Tafsir Al-Alusi, ambil. Banyak. Jadi satu ayat tu banyak kita boleh rujuk. Tapi dalam hadis ni tak ramai yang boleh. Kan? Kalau Imam Az-Zahabi ke, dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kan? Jadi mana untuk yang mentafsirkan maksud hadis tu. Jadi kalau maksud hadis tu kita kena faham konteks apa dia nak cerita sebenarnya. Seperti mana ibadah ada, ya. Rasulullah sebut bagi Rasulullah SAW, wallahi inni tubtu ila Allahi aksar min 70 marrah. Aku bertaubat pada Allah Ta'ala ni lebih pada 70 kali.
Bilangan 70 itu, adakah Rasulullah sebut 70? Kenapa Rasulullah tak sebut 60? Kenapa Rasulullah tak sebut 69, 75, 80 ke? Apa maksud 70 di sini? Aksar min sab'ina marrah. Apa maksud 70? Kenapa Rasulullah tak sebut 50? Kenapa tak sebut 100, 150? Bukan bilangan itu yang dihujahkan. Rasulullah nak beritahu bahawa banyaknya Rasulullah SAW bertaubat, minta ampun pada Allah Ta'ala. Sama juga dengan hadis, sataftariku ummati ala salasatun wa sab'una firqatan. Kan? Umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. Betul ke 73 golongan hari ini? Di Malaysia saja berapa puluh golongan dah. Kan? Di Malaysia saja dah berapa puluh golongan dah wujud, nak pecah-pecah je tak? Boleh campur satu dunia tak? Betul ke 173? Jadi kena faham lah apa maksud konteks sebenar tu. Rasulullah nak tunjukkan banyaknya umat baginda berpecah, lebih banyak daripada orang Yahudi dan juga orang Nasrani berpecah. Ini yang nak dimasukkan dalam hadis ni. Bukan dari segi zahir ayat, kita pegang zahir hadis tu 70. Cuba kira dengan orang 70. Betul ke 73 hari ni orang Islam berpecah? Kan? Jadi kalau kita faham konteks ni, sebenarnya nak tunjukkan banyak. Nak bagi tahu bahawasanya banyak yang sedang buat tak? Jadi kalau kita faham maksud tu, itulah. Sebab kita pun kadang-kadang di dalam bahasa pun kita guna perkataan kata melampau. Dalam bahasa Melayu pun ada kata melampau. Dalam bahasa Arab sebut isim tafdil. Berlebih tak? Kita pun selalu sebut tak? Engkau pergi kenduri tadi, ya, ramai orang. Ramai gila, kau tahu. Nak bagi tahu bahawa ramai orang, ramai gila tu. Punya ramai. Tunjukkan kadar bilangan tu. Jadi benda-benda macam ni. Bukan dia kira pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak ada kira pun. Tak? Ramai ke dengan kuliah tadi? Aku tak tahu nak sebut ramai tak ramai lah. Tapi kalau kau tengok semut tu, kelompok semut ramai macam tu lah. Jadi nak bagi tahu itu. Bukan dia kira orang kuliah hari ni ambil hadiran tu dia tak. Sebab dia nak menggambarkan ramainya itu. Sebab itu banyak kan benda isu macam ni. Walaupun betul disebut dalam kitab apa semua kan, tapi kita faham macam tu lah. Buat menunjukkan banyak. Bukan dikira pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak ada kira pun. Tak. Tambah kalau zaman dulu pula. Zaman sekarang okey lah juga. Sebab kita ada alat yang nak sujud boleh tekan tasbih kira pun boleh juga tak. Sekarang dah ada alat. Zaman dulu macam ada kira tak. Jadi anggaran disebutnya itu. Nak bagi tahu orang bahawa dia ni banyaknya beramal macam ni. Banyaknya dia beramal tu. Jadi bukan sebab nak kira tu tak. Sebab Allah Ta'ala tak tengok pun pada bilangannya itu. Allah Ta'ala tengok, walaupun kalau Allah Ta'ala pun sebut, Allah Ta'ala suka buat amalan yang sedikit tapi istiqamah. Biarlah tak banyak tapi istiqamah buat, daripada buat banyak tapi sekali itulah kita buat. Jadi amalan sedikit tak apa, yang penting istiqamah selalu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ambil faham macam tu je lah. Bila sebut tentang amalan suatu banyak atau sedikit, itu maksudnya bilangannya itu nak menunjukkan banyaknya dia buat. Rasulullah tak guna istilah yang Rasulullah buat sampai beribu-ribu kali. Rasulullah tak sebut kan. 70, 73, lebih kurang macam tu kan. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung kepada niat. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang memperolehi sesuatu dengan niatnya. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah kerana ingin memperolehi dunia, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, atau untuk mengahwini seorang wanita, aw imra'atin yunkihuha, maka hijrahnya itu ialah ke arah yang ditujunya itu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi,
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni datang daripada seorang sahabat yang Sayyidina Umar je. Tapi diangkat menjadi sahih, jadi kuat. Sebab apa? Sebab diriwayatkan oleh ramai para sahabat. Ya. Padahal saya yang dengar hadis ni Sayyidina Umar seorang ya. Yang Rasulullah tak cakap pada dalam kelompok sahabat pun kan. Tapi nya hadis ni diangkat kan. Tinggi darjat dia. Sabab wurud kan. Sabab wurud ini sebab datangnya ucapan Nabi itu. Kalau dalam Quran disebut asbabun nuzul, sebab turun ayat. Kalau dalam hadis disebut sababul wurud, sebab berlaku. Kenapa dia berlaku? Kena tahu. Itu yang kena tahu tadi, kata konteks hadis ni sebab apa berlaku ni, kenapa disebut demikian. Adakah hadis ini kalau pegang zahir pada hadis, adakah hadis ini hanya cerita bab hijrah saja, maksudnya kita pindah, ataupun dia ni banyak, dia boleh masuk dalam semua bidang kan. Yang ni yang dibahas yang ulama lah sebut. Tapi ni kan niat, tentang niat ni. Sababul wurud, sebab datangnya ucapan Nabi itu ialah ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya, ada seorang lelaki yang turut sama berhijrah. Dalam hadis lain ada sebut nama dalam sahabat ni tak? Tetapi niatnya hanyalah untuk berkahwin dengan seorang wanita bernama Ummu Qais yang sudah bertekad untuk ikut berhijrah. Kerana wanita itu memberikan syarat bahawa ia bersedia berkahwin di tempat Rasulullah SAW berhijrah, yakni di Madinah, akhirnya lelaki itu pun turut berhijrah. Jadinya orang, peristiwa itu diketahui orang. Memang orang tahu. Sebab masa sebelum hijrah tu mungkin orang dah sembang-sembang, aku hijrah tak? Tak nak lagu. Aku kebun aku ada, rumah aku apa semua ada, susah nak hijrah ni. Tiba-tiba dah sampai Madinah dah. Mesti ada sebab tu. Tak? Mesti ada sebab. Kan? Sebab tu peristiwa ini diketahui orang, lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Kan? Jadi andainya begitulah. Mungkin sebelum hijrah tu orang dah tanya-tanya dah, kau pergi tak? Tak nak aku. Kan? Aku banyak urusan kerja, banyak kat sini nak buat ni. Nantilah. Tiba-tiba kau cakap hari tu tak pergi, tiba-tiba ada. Adalah niatnya tu. Jadi peristiwa itu diketahui orang, lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Apakah dengan motif demikian itu diterima, berpahala atau tidak? Baginda menjawab secara umum seperti hadis tersebut. Jadi Rasulullah bagi jawapan umum je. Jadi pandai-pandailah. Sebab apa benda ni pun, niat ini pun berkaitan dengan Allah Ta'ala kan. Jadi ibadah ni berkaitan dengan Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah pun serah kan. Rasulullah bagi jawapan umum je lah. Kalau betul niatnya itu, kalau dia berhijrah tu niatnya sebab kerana Allah dan Rasulnya, maka di sisi Allah ada besar pahalanya. Pahala hijrah cukup besar. Tapi kalau mana niatnya itu sebab dia nak kahwin dengan perempuan tadi, sebab perempuan tadi bagi syarat, kalau you nak kahwin dengan I, you kena hijrah sama. Kalau you duduk sini, I tak nak kahwin dengan you. Kan? Makanya sebab dia takut ada mak. Kan? Maka takut perempuan ni kahwin dengan orang lain, dia pun hijrah jugalah sebab nak kahwin dia itu. Ya? Jadi maksudnya itu yang saya beritahu. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Walaupun niat, hijrah itu satu perkara yang besar, tetapi dengan sebab niat dia untuk dunia, jadi kecil isi Allah Ta'ala. Walaupun niatnya itu kecil, tapi sebab kerana Allah Ta'ala, dia jadi benda yang besar. Menurut hadis itu, tiap-tiap amal perbuatan mesti berlandaskan niat. Sebab tu dalam kes jenayah pun nak membuktikan dia ni bunuh dengan niat, tak bunuh dengan niat, macam mana nak niat. Macam-macam, daripada pakai sudut tak, tengok barang apa dia guna, macam mana dia buat apa semua tak. Menurut hadis itu, tiap-tiap amal perbuatan mesti berlandaskan niat, dan nilai amalan yang dikerjakan itu pada sisi Allah bergantung kepada niat orang yang mengerjakannya atau kepada nawaitunya. Jika niatnya baik, maka amalannya akan diterima. Sebaliknya, kalau niatnya ada udang di sebalik batu, maka amalannya itu akan ditolak. Walaupun zahir mata kita tengok perbuatannya itu Masya Allah hebat, dari segi tak,
Ya, maka tapi dengan sebab niatnya berbeza, maka ditolak amalannya itu. Walaupun pada pandangan manusia amalan terhebat. Di dalam setiap niat, yang penting adalah ikhlas. Ya, yang penting adalah ikhlas, keikhlasan tu. Bersebut tentang ikhlas ini, iblis pun tak dapat nak menghasut, tak dapat nak, orang kata, nak menarik hamba-hamba Allah yang beribadah dengan ikhlas. Dalam surah Al-Hijr, ayat yang ke-40, ayat 39-40 sebut apa? Bila mana iblis ni telah dilaknat oleh Allah Ta'ala, iblis ni dihalau keluar daripada syurga, maka dia minta pada Allah Ta'ala, ya, minta pada Allah Ta'ala, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun, ya, wahai Tuhanku, maka kau panjangkanlah usiaku sampailah hari kiamat nanti. Qala fa innaka minal munzarin. Okey, Allah Taala kata, okey, aku banyak kau muka kepada ila yaumil waqtil ma'lum, sehingga ada tempoh tertentu sampai kiamat. Tempoh tertentu tidak dinyatakan dah. Maka bila Allah Taala bagi dia keizinan begini, maka dia kata alang-alang menyelup berkasam dah, biar sampai ke pangkal lengan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wala ughwiyannahum ajma'in. Makanya bila Allah Ta'ala bagi keizinan, maka dia kata apa? Ya, makanya aku akan menyesatkan mereka. Aku akan menghiaskan dunia ni bagi mereka, supaya mereka nampak dunia ni cantik dan terpedaya dengan dunia ni, ya, supaya sama-sama dapat join aku dalam neraka nanti. Ya, kemudian illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, maka tak dapat dia nak buat, tak dapat dia nak goda, tak dapat dia nak tarik masuk neraka. Orang yang ikhlas ini bila buat ibadah hanya kerana Allah Ta'ala, tidak ada unsur lain, maka ini dia fail, dia gagal, dia pun surrender katanya ini. Kecuali hamba-Mu yang mana beribadah kerana-Mu semata-mata, aku tak boleh buat apa. Game, nak, tak mampu dia nak ni. Tapi yang lain, kalau ada niat selain pada Allah tadi ni, saya sebut tak? Selain daripada Allah, kecenderungan minta pada makhluk konon melalui ini dapat kat sini tak, ada cenderung lain sikit pun, maka ini dia membuka ruang kepada iblis untuk masuk menggoda. Tapi kalau orang ni letak semata-mata ibadah, letak hanya pada Allah SWT saja, iblis surrender, tak dapat minta maaf, tak ada ruang langsung untuk dia menggoda, kan? Kemudiannya dalam setiap niat, di dalam setiap niat yang penting adalah ikhlas. Erti ikhlas ialah memperindahkan ibadat atau kebajikan kerana Allah semata-mata dan mengharapkan keredaannya. Tempatnya sama dengan niat, iaitu di dalam hati kita. Sebab tu niat ini, ikhlas ini satu perbuatan yang very very subjektif. Ikhlas itu seperti seekor semut hitam di atas batu yang hitam, di dalam malam yang gelap, di dalam gua yang gelap. Tak boleh tahu. Kadang-kadang kita nampak orang tu macam ikhlas, cara dia rupa-rupanya dia tak ikhlas. Ada orang kita tengok cara macam tak ikhlas, tapi rupanya dia ikhlas. Jadi dia, benda ikhlas ni bukan manusia yang buat ukuran, dan di sisi Allah Ta'ala nampak macam tak ikhlas tapi ikhlas, nampak macam ikhlas tapi tak ikhlas. Very, sebab benda ni very halus dan terlalu sangat. Amalan perbuatan yang dilakukan oleh hati, lisan dan anggota badan bergantung kepada niat orang yang mengerjakannya. Imam Yahya An-Nawawi membahagikan amalan yang baik itu kepada 3. Kalau Imam Ghazali juga membahagikan kepada 3 tak? Kalau puasa tu dibagi kepada 3 tak? Puasa awam, puasa khusus, puasa khususul khusus. Imam Nawawi pula bagi kepada 3 pula amalan. Yang pertamanya, nilai amalan itu, ya, amalan hamba sahaya, iaitu beramal kerana takut pada Allah. Kenapa kau semayang? Kenapa kau puasa ni? Aku tak nak masuk neraka.
kan. Api dunia pun panas, ini kan pula api neraka. Tak nak aku kena azab. Maka ini nilainya sama taraf lah dengan hamba sahaya. Dia buat kerja sebab apa? Takut tuan dia pukul dia, takut tuan dia tak bagi dia makan, dia takut-takut macam ni. Makanya inilah ya nilainya itu. Ya, dia terima atau tidak? Terima. Cuma level tu agak rendah lah. Yang keduanya amalan saudagar, iaitu beramal kerana mengharapkan pahala dan supaya kelak masuk ke dalam syurga. Kenapa kau buat amal macam ni? Kau tahu kalau sembahyang jemaah dapat 27, kalau sembahyang seorang-seorang dapat 1 kan. Kalau kau cerdik, kau pilih yang mana? Nak 27 ke nak 1? Kan? Kena buat ni. Maksudnya dia buat amal ibadah ni, buat benda ni sebab pahala. Nak collect banyak pahala, nak sebab nak syurga. Salah ke? Tak salah. Ya, cuma level terendah lagi lah. Level budak-budak lah. Adik, kalau adik puasa 30 hari, nanti abah bagi RM60, satu hari RM2. Nak tak? Okey, nak puasa. Ini tak ada budak-budak je lah. Nilainya tu salah ke tak salah? Ya, dia terima amalan tu. Cuma labelnya itu. Yang ketiganya, amalan manusia merdeka, iaitu beramal sebagai bakti dan bukti syukur kepada Allah, atau beramal sebagai satu kewajipan. Ini yang cara Rasulullah ni. Ala an akuna abdan syakura. Tak boleh ke aku menjadi hamba yang bersyukur. Kita beribadah sebab kita bersyukur pada Allah. Ya Allah, Engkau bagi aku nikmat sihat, Engkau bagi nikmat udara pada aku boleh hidup lagi hari ini, dapat aku meneruskan mencari rezeki, semua kerana-Mu ya Allah. Semua tak kerana Allah. Ini up level ni tak tinggi lah level ni. Bukan sebab dikirakan pahala, bukan sebab takutkan neraka, tapi sebab nak Allah redha. Redha Allah ni level paling tinggi. Kalau Allah redha dengan kita, amalan kita pun tak ada banyak macam mana pun, suang-suang kuku je. Tapi sebab Allah redha, confirm dah syurga. Kan? Sebab tu Rasulullah beritahu dah, kita masuk syurga bukan sebab amalan. Kita masuk syurga sebab apa? Rahmat Allah. Kita nak meraih rahmat Allah ni. Kita semayang, duduk dalam kuliah ni, dengar ni, sebab nakkan rahmat Allah lah ni. Nak minta Allah Ta'ala sayang pada kita. Bila Allah Ta'ala sayang, tak nak masalah. Tadi contoh dulu dah, anak bongsu dah. Anak bongsu pecah gelas pun tak apa. Adik, jangan buat lagi adik. Ni gelas ni, kaca ni bahaya ni. Kan? Cuba nak solong buat tengok. Kau ni mata letak mana ni? Kau tak dapat nampak, dah besok panjang dah pun tak kerti lagi kita pegang gelas. Tak? Jadi bila Allah sayang, anak bongsu Allah sayang kan, mak ayah sayang gitu. Anak bongsu buat pecah gelas pun tak apa tak? Silat-silat bagi pecah TV LED pun tak apa kan. Cuma marah, adik jangan buat lagi ya, jangan macam tu je lah. Okey lah kan. Jadi bila Allah sayang pada kita, buat apa, tak nak masalah lah. Tapi bukan kita nak kata bila Allah sayang tu kita confident buat maksiat, tak lah. Maksudnya gitulah, amalan kita ni tak adalah banyak mana suang-suang kuku je, tapi sebab Allah sayang, insya-Allah ada lah syurga itu. Selain itu, amalan yang niatnya bercampur baur, seperti orang-orang yang pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ni time musim haji dah ni. Selain kerana ibadah, juga bermotifkan perniagaan. Kan, orang yang pergi haji tak, dia macam-macam niat ada. Satu niat dia, okey, sebab aku balik sekarang, aku nak orang kampung, orang masjid panggil aku haji. Esok kalau balik-balik haji, orang panggil mat, apa mat? Haji Mat. Haji Mat. Kan? Ni. Yang keduanya sebab berniaga. Betul tuan-tuan, kita ingatkan bila sebut sebab berniaga ni, kita duk bayang dulu betul-betul. Dia bawa tikar mengkuang, dia bawa kain khat bagi jual, tak? Rupanya sekarang punya canggihnya, depan Kaabah boleh promosi produk. Tuan-tuan, hari ni saya promosikan barang saya dengan depan Kaabah ni. Jual barang depan Kaabah. Ya. Belilah produk saya. Hari ni saya bagi diskaun sebab hari ni saya berada di belakang-belakangkan Kaabah. Jadi saya bagi diskaun pada tuan-tuan, dengan tuan-tuan beli barang saya hari ni, saya bagi dengan harga sekian. Kan Rasulullah dah sebut, kalau orang tu berniaga dalam masjid, kau doakan dia bankrupt. Doa bankrupt bagus ke tak bagus tak? Tapi sebab dia berniaga dalam masjid, Rasulullah kata doakan dia bankrupt. Jangan bagi laku langsung barang dia. Sebab kau gunakan masjid, maksudnya ruang lingkupnya, masuk jual itu macam ni tadi ya, Allahu Akbar kan, depan Kaabah
kan? Masya Allah. Yalah, jahil lah satu hal, kan? Tak tahu jahil orang bagi ustazah juga tak tahu lah, kan? Itulah kata Allah Akbar. Susah bercakap tuan nak ibadah lah, kan? Tapi kira mungkin dia tak baca hadis tu pun, kan? Orang video depan Kaabah ni letak, kan? Kita baca komen bawah semua mendoakan bengkak, semua mendoakan bengkak sebab Allah kata macam tu dah. Tak payahlah, kan? Nak bergambar sebab kita pun bukan selalu dapat pergi Mekah, kan? Nak ambil kenangan tak apalah, tapi bila buat benda-benda macam ni orang kata apa, Allah malang lah, kan? Jadi pergi haji sebab nakkan title, pergi haji sebab nakkan berniaga tak. Tapi yang pergi haji sebab apa? Sebab nak hajinya mabrur, kan? Nak penuhi semua apa yang diperlukan dalam ibadah haji Irak, wukufnya, bermabitnya, tak? Ya, bermalam di Madinah, di Mina, semua ni ada buat sesempurna mungkin dengan penuh rasa kehambaan, maka dapatlah haji mabrur. Tak? Ni kalau pergi tadi sebab nakkan title, pergi sebab nak berniaga, balik Malaysia dapatlah haji Marlboro, kan? Mana itulah bezanya, dapat dunia dengan akhirat, ya. Jadi sebab tu dalam bab ibadah ni kadang kan niat betul-betul lah, betulkan. Kadang-kadang niat kita tak apa nak betul, tapi kita betulkan balik, tarik balik bagi alignment tu betul balik. Mula-mula betul lah, bukan sebab nak akan title, nak sebab kena, tapi banyak istighfar, ya Allah aku salah niat rupanya, sebenarnya aku niat patutnya kerana-Mu ya Allah. Betulkan balik, tak ada masalah, betulkanlah balik. Memberi sedekah kepada orang yang meminta-minta selain berniat sedekah, tetapi juga mengandungi motif agar orang tersebut lekas-lekas pergi dari perkara rumahnya dan lain-lain sebagainya. Terdapat banyak ayat Quran yang menyebut tentang ikhlas dan terdapat dalam berbagai surah. Antara lain dalam surah Az-Zumar dan Al-A'raf. Dan malah ada satu surah yang khusus dinamakan surah Al-Ikhlas. Sebab tu orang kata, kita nak beramal ikhlas ni biarlah seperti surah Al-Ikhlas. Kita nak buat ibadah ni biarlah seperti surah Al-Ikhlas. Kenapa? Sebab cuba kita cari tengok ayat 1 hingga ayat 4. Ada tak perkataan ikhlas tu? Kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ikhlas tu? Tak jumpa kan? Tak ada kan? Biarlah beramal tu macam surah Ikhlas. Maksudnya tak perlu tunjuk pun saya ikhlas, saya derma ni ikhlas, saya ni buat ni ikhlas, saya ni ikhlas, tak payah, kan? Jadi macam surah Ikhlas, nama je surah Ikhlas, tapi dalamnya tak ada pun perkataan ikhlas dalam tu. Itu yang mahal tak? Ya. Bukan sebab kita ni tak apa, saya bagi ikhlas tak. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Suratul Ikhlas ayat 1 hingga 4. Sebab tu bila mana tafsir ni, kita nak tafsir bukan tafsir ikut diri kita. Tafsir tengok daripada terjemahan tafsir yang Mutabar tadi tu. Huwa Allah, bentuk huwa tu balik pada siapa tu ni. Kalau kita guna tafsir guna otak kita habislah tuan. Balik rujuklah kita tafsir tak maksud ayat ni sebenarnya apa dia nak. Dalam surah Al-Bayyinah dikemukakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Surah Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala perintahkan kita buat ibadat dengan ikhlas, jangan sebab ada niat-niat tertentu. Dalam hadis juga banyak disebut tentang ikhlas, antara lain sebagai berikut: as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia mendapat syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Yang kemudian hari yang berikutnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan kekayaan kamu, tetapi Dia memperhatikan hati dan perbuatan kamu. Ni kadang-kadang orang salah faham hadis ni. Dan kenapa tak letak aurat? Kau tak tahu dalam hadis dah sebut Allah tak tengok rupa paras, Allah tak tengok siapa engkau, yang penting hati yang ikhlas ni menghadap Allah Ta'ala dah. Time semayang elok ya pakai telekung kat pasar raya kan, shopping komplek dah, masuk surau dah, surau perempuan dah. Pakai telekung cantik semua dah ya. Sebelum masuk tadi tu pakai skop pendek tu kan, pakai skop bola bos sikit, pakai baju lengan pendek, masuk tu pakai telekung cantik dah. Engkau kat luar tadi bukan main pakai skop lampu, pakai lengan pendek dah. Dalam surau cantik pula kau pakai ni kan. Kenapa kau tak kekalkan macam ni? Kan? Allah tak tengok kita punya luaran, Allah tengok dalaman ni. Kan? Jadi macam mana ni? Padahal yang dalaman yang bawanya keluar kan. Lepas tu bila betul-betul dia ikhlas kerana Allah semayang, dia akan memberi kesan kepada diri. Sebab dia akan memberi kesan confirmnya kan? Tapi dia sebab rupanya dia hanya menunaikan tanggungjawab tu sebab apa? Sebab kena semayang. Buat je lah. Betul dunia akhirat. Ni kata sekularnya ni mengasingkan dunia dengan akhirat. Tang akhirat cantik tutup wudu, keluar je habis buka balik tak. Taklah faham. Maksudnya ialah bukan rupa paras Allah tengok siapa kita, kekayaan kita, tetapi Allah tengok kalau hati yang baik dengan amalan ya. Allah Ta'ala tengok hati dan juga amalan, bukan dekat hati saja, amalan pun dia tengok juga kan. Wa'atah tu kan, memperhatikan hati dan perbuatan kamu. Iza jama'allahu an-nasa yawmal qiyamati liyawmin la raiba fi nada munadin man kana asyraqa fi amalin amilahu lillahi falyatlub sawabahu min indi ghairillahi fa inna allaha aghna syuraka'i 'anil syirk. Pada hari kiamat, hari yang tidak perlu diragukan lagi, ada yang berseru, barang siapa yang pernah menyekutukan sesuatu kepada Allah pada suatu amalan yang telah dilakukannya, hendaklah ia meminta pahala kepada selain dari Allah, sebab Allah sama sekali tidak perlu kepada penyekutuan itu. Kalau buat amal kepada manusia, pergilah minta pahala engkau dekat manusia tu. Akhlasu dinaka yakfikal qalilu minal amali. Ikhlaslah dalam melaksanakan agamamu, nescaya amalanmu yang sedikit itu cukup untukmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim dalam Jami' As-Saghir. Nah, bagaimana datang ikhlas? Bila mana kita buat amalan secara istiqamah, dia akan datang ikhlas. Mula-mula memang tak ikhlas. Hati mula kita pun tuan, mula-mula nak masuk masjid, mari masjid ni hati tu macam-macam bercampur baur. Dan tiba-tiba takut orang kata lah, takut orang ni lah, betul ke aku ni, mula-mula. Tapi tiap-tiap hari mari datang-datang hati kita pun tak ada apa dah. Ibarat pakai baju baru dah. Mula-mula pakai baju berli dah. Datang ni duk tayang-tayang kan. Suruh orang tanya kan. Nak suruh orang tanya. Orang tak tahu dah. Tapi tiap hari pakai tak ada apa dah. Baju baru je. Biasa ya, tak ada apa. Dah benda dah biasa buat. Jadi istiqamah. Dengan istiqamah tu menghadirkan keikhlasan. Niat yang tidak ikhlas dinamakan riak. Dan riak termasuk salah satu penyakit rohani yang digolongkan Rasulullah SAW sebagai syirik kecil asghar, walaupun dalam bentuk yang tidak jelas. Dan hal inilah yang dimaksudkan dalam akhir hadis kursi di atas. Riak ni yang tuan, dia panggil apa? Sebagai syirik kecil lah. Riak ni syirik kecil, iaitu orang yang melakukan amalan sebab nak tunjuk pada orang puji dia. Okey, fine. Kalau kita duduk sorang-sorang boleh jadi riak. Kita duduk sorang-sorang boleh jadi riak. Tadi kata riak tadi, bila mana dia beramal nak tunjuk ke orang tak? Bila orang masuk, Allahu Akbar, tiba-tiba tu rajin sembahyang. Boleh tak riak tu duduk sorang-sorang? Boleh ada riak tak? Kan? Boleh. Duduk sorang-sorang pun boleh ada riak. Kan? Riak yang sama. Macam mana boleh ada riak? Sebab riak tu ra'a tu melihat, orang dia nak orang tengok. Macam mana duduk sorang-sorang boleh ada riak? Bila mana dia duduk sorang-sorang tengah ibadah ni, kalau imam masuk tengok aku tengah semayang, mesti dia kagum dengan aku. Dalam hati dia cakap,
Tengah-tengah sedekah RM50 masuk dalam tabung. Tak ada pula orang tengok. Kalau ada orang tengok aku masuk tabung RM50, mesti dia respect dengan aku. Seorang-seorang pun boleh jadi riak juga. Kita ingatkan riak ni sebab nak nampak orang je. Masya Allah, kan? Seorang-seorang pun. Ni dia kalau dia orang tengok aku tengah sapu laban masjid ni, dia orang tengok aku tengah cuci tandas ni, mesti depan ni nak sangka aku orang baik. Seorang-seorang je. Punyalah setan iblis ni, punyalah nak sesatkan manusia. Dalam bab macam ni pun dia masuk, tuan. Ini kan pula dalam bab-bab lain, kacang dia buat. Dalam bab dalam bab ibadat-ibadat lain nak sesatkan orang, senang. Benda seorang-seorang pun boleh masuk neraka. Ini kan pula benda yang kacang bagi dia. Sebab tu kata tadi, nak ikhlaskan niat, tuan. Orang yang riak amalannya sama dengan orang-orang yang menyengutukan Allah. Dan menyekutukan itu sendiri ada berbagai-bagai bentuk. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla yura'i faqad asyraka wa man shama yura'i faqad asyraka wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka fa inna Allah azza wa jalla yaqulu ana khairu qasimin liman asyraka bi man asyraka bi syai'an fa inna amalahu qalilahu wa katsirahu li syarikihi alladhi asyraka bihi wa ana anhu ghaniyun." Barang siapa yang sembahyang kerana riak, sesungguhnya dia telah melakukan syirik. Barang siapa yang berpuasa dengan riak, sesungguhnya dia melakukan syirik. Dan demikian juga barang siapa yang bersedekah dengan riak, sesungguhnya dia telah melakukan syirik. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Aku adalah penentu yang terbaik bagi orang yang telah menyekutukan sesuatu denganku, amat perbuatannya yang sedikit mahupun yang banyak bagi yang disekutukannya, dan aku sama sekali tidak perlu kepadanya." Dan hadis sebut, "Ana khairu qasimin liman asyraka bi man asyraka bi syai'an fa inna amalahu qalilahu wa katsirahu li syarikihi alladhi asyraka bihi wa ana anhu ghaniyun." Akulah sebaik-baik penentu bagi orang yang telah menyekutukanku. Barang siapa yang telah menyekutukan sesuatu denganku, sesungguhnya amalannya sedikit mahupun banyak adalah untuk yang disekutukannya. Maksudnya pergilah minta pahala ke orang yang kau minta tadi tu, yang kau nak sangat redha orang. Dan aku sama sekali tidak perlu kepadanya. Kan? Ya, ibarat macam ni, tuan lah. Riak ni contoh ialah tamsil lah. Ibarat makanan kita dicemari pasir ataupun dicemari tai ke apa dah, tercemar sikit je pun, ambil pasir tai sikit je. Dalam nasi tertabur pasir dah, agak nak makan dah nasi tu. Memang tu tak makan je lah, kan? Allah itulah juga. Maksudnya apa? Kalau amalan tu tercemar dengan redha manusia, tercemar dengan nakkan pengiktirafan manusia, tercemar sikit pun reject terus, minta maaf, aku tak terima. Kau nak kau minta kat dia, yang minta kat aku. Itu kata dalam bab ibadat dan bab ikhlas ni. Hadis riwayat Ahmad dan Tayalisi dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Perlu diketahui bahawa orang yang beramal soleh secara terang-terangan dan dilihat oleh manusia, jika niatnya supaya dicontohi oleh manusia lain, tidak termasuk kategori riak. Betul kata riak tadi bukan hanya tunjuk pada manusia, seorang-seorang pun boleh jadi. Ada orang tu dia cakap, kita nampak macam tak ikhlas, dia masukkan RM50 tu sebab apa, dia nak galakkan orang lain pun buat juga. Kan? Ada orang tengok dia masuk masjid, dia tengok orang sembang sana, sembang sini. Macam mana lepas ni? Dia pun ambil Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak beritahu bahawa daripada kodok sembang-sembang ni baik kau baca Quran lah. Bukan sebab dia nak riak pun. Tak. Ataupun duduk tengok kodok sembang-sembang pada dunia, tak ada apa benda, duduk berkata subhanallah, astagfirullahalazim, astagfirullah, baik bagi dengar lah. Kadang bukan sebab riak pun, dia nak bagi tahu baik kau zikir lah daripada kodok sembang-sembang. Nak sembang pergilah kedai kopi sekarang, teh pun dapat, water canai pun dapat. Dan sembang lagi nak buat apa? Dalam ibadah, dalam masjid, sibukkan diri dengan ibadah. Nak sembang dunia pergi keluar lah, kan? Order satu, teh tarik kurang manis satu, okay, sedap sikit sembang. Dalam masjid nak sembang buat apa? Cari hal-hal penting je, perkara penting sahaja. Sekarang ada masa jumpa saya kat luar, okey,
Sebab nak fokus ibadah. Kan Rasulullah pun larang sahabat baca Quran kuat dalam masjid pun dia larang. Sebab apa? Mengganggu orang lain nak beribadah lah. Tapi dalam bab dia nak mengajak orang lain, dibenarkan, boleh, tak nampak riak pun. Apabila kita menghadapi bencana atau kesulitan dalam kehidupan seharian, seringkali Allah memberikan pertolongan berkat amalan yang sudah kita lakukan dengan ikhlas. Wahai Tuhan kami, dengan kurnia-Mu, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang beramal dengan ikhlas. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai bahaskan hadis yang ke-43. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada hadis yang ke-44, iaitu terlalu banyak bertanya. Banyak bertanya masalah juga kan, terlalu banyak bertanya, terlalu banyak kan. Jadi insyaAllah kita akan kupas hari ini pada kuliah akan datang. Apa yang baik itu pada Allah SWT. Sebarang kelemahan dan kekurangan saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amal dan sampaikan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.